Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya dan saya akan membentangkan akan menjalankan tugasan kita dan bagi subjek Islam. Baik, pertama sekali saya ingin mengingatkan anak saya. Pertama adalah kedua Kamarul Haikat, terusnya Anas ini, kemudian Ismail Naswat, dan akhir sekali diri saya sendiri, Ahmad Denis. Dan dalam video ini saya akan terangkan kepada Haikat untuk terangkan. Ya, terima kasih Muhammad Denis atas taaf. Okay, baiklah, terima kasih Muhammad Denis atas pengenalan itu tadi. Jadi saya akan teruskan untuk topik kebutuhan semantik. Kebutuhan semantik ini boleh bagi kepada dua, iaitu hubungan semantik di antara bahagian dan hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana pula terbahagi kepada 5. Pertama adalah hubungan sebab dan akibat. Kedua, hubungan sebab dan tujuan. Ketiga, hubungan sebab dan hasil. Keempat, hubungan latar dan kesimpulan. Ketiga sekali, hubungan memperkuatkan isi. Manakala hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana bahagi kepada 3, iaitu kesatuan tajuk dan topik, hubungan sosial antara penutur dan pendengar, kali laras saya. Ini adalah contoh yang saya telah jumpa dalam artikel. Contoh yang pertama adalah kesilapan yang dalam pembicaraan bukan sahaja berlaku dalam kalangan bahan asing. Ini merupakan sebab kerana fenomena ini seperti pelajaran bahasa Inggeris sebagai pasaran terus jalani dalam kalangan adalah akibat. Contoh yang kedua ialah setakat ini masih kekurangan maklumat atau daerah kesulitan pelajar asing. Guru bahasa Melayu sebagai guru bahasa asing amat sukar meramal kesilapan ortografi pelajar asing dari merata. Ini merupakan sebab kepada kala akibat adalah ini menambah beban mereka untuk merancang sesi pembelajaran dan pembelajaran efektif. Untuk contoh yang seterusnya bagi sebab adalah cara penyebutan vokal bahasa Inggeris dalam kalangan penutur Arab didapati menaruh oleh vokal pendek dan vokal panjang bahasa ibu. Manakala bagi akibat pula adalah fenomena ini sehingga mengakibatkan mereka dalam dan penguasaan leksik. Slide seterusnya saya serahkan kepada Fendi. Baiklah. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada saudara Kamarul Haikat. Sekarang saya akan teruskan dengan keutuhan leksikal. Dalam keutuhan leksikal ni kita ada
7 subtopik, iaitu dari segi antonim, sinonim, tonim, homonim, ulangan kata yang sama, kolokasi dan unsur bersambung. Dan sekarang saya akan menerangkan secara umum apa itu antonim. Yang pertamanya, antonim ini secara mudahnya kita akan dapat lihat ia memberi maksud apa, dalam satu ayat ada dua frasa. Frasa pertama dan yang kedua tu akan memberi maksud yang berbeza. Sebagai contoh, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Pemuda adalah lelaki dan pemudi adalah perempuan. Yang untuk contoh bagi sinonim, Ali seorang yang rajin. Dengan itu, dia dapat melanjutkan pelajaran ke luar negara. Ini nak kita yang seerti di sini ialah dengan rajin itu dia dapat belajar dengan di tingkat yang tinggi. Dan untuk seterusnya hiponim. Hiponim ini ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata lain. Dalam kata lain, satu perkataan tu kita dapat perkataan-perkataan dalam satu ayat tu kita dapat hubungkan dengan ayat sebelum ataupun selepasnya. Dalam kata lain, ini digunakan sebagai contoh, dijadikan sebagai contoh atau penjelasan. Untuk homonim juga, kata yang bunyinya sama tetapi arti yang berbeza. Sebagai contoh mudah ialah perkataan daki. Daki yang pertama ialah daki iaitu perbuatan mendaki bukit. Daki yang kedua ialah daki kotoran pada badan. Dan yang seterusnya, pengulangan kata yang sama, iaitu pengulangan kata yang sama. Dan seterusnya bagi yang ke-6, kolokasi, iaitu perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri, tetapi dikaitkan antara satu sama lain. Sebagai contoh, kita beri mudah pasal kenderaan. Jadi kita beri contoh kenderaan apa, seperti kereta dan motosikal. Itu mudah itu yang saya faham. Akhir sekali, unsur bersambung. Sebagai contoh mudah, pihak kerajaan menentukan hijab, manakala pihak pembangkang membidas hijab tersebut. Kita dapat so yang kita dapat lihat di sini, so bersambung ni ialah mana ayat itu dalam penjelasan ayat. Sekarang saya akan katakan artikel yang kami saya dapati contoh bagi unsur sinonim dan kolokasi. Contoh yang pertama iaitu bagi syarah berperanan kan kaedah pengajaran yang sesuai, berkesan dan mampu memupuk minat mereka bagi meningkatkan proses pembelajaran mereka. Bagi yang pertama ni dapat Islam, kata pensyarah atau minat belajar adalah di kolokasi panggil tadi dapat proses perolehan penyimpanan dan kembali dan penggunaan pembelajaran dan dalam dan saya kolokasi untuk poin pertama ialah panggil yang bukan dapat dan apa untuk kata-kata penyimpanan kembali dan penggunaan penyimpanan. Baiklah, sekarang saya serahkan pembincangan kepada Baik, terima kasih kepada saudara Fendi. Sekarang saya akan sambung pembincangan ini dengan keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal ni
terdapat tiga jenis yang biasa digunakan. Yang pertama ialah kata hubung, yang kedua peluburan dan penggantian, yang ketiga ialah kata rujukan. Bagi kata hubung, fungsi bagi kata hubung ni dia menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perenggan dengan perenggan yang lain. Yang kedua dapat digunakan sebagai penghuraian untuk ayat tersebut. Yang ketiga sebagai pengembangan idea. Yang keempat dan sebagai penambahan idea. Seterusnya ialah peluburan dan pergantian. Peluburan dan pergantian ini digunakan untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada pernyataan yang diberikan. Yang ketiga pula kata rujukan. Kata rujukan ni merupakan kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada benda atau manusia. Bahasa mudahnya ialah kata ganti nama. Slide seterusnya. Baik, untuk slide ini saya akan terangkan contoh bagi kebutuhan gramatikal. Yang pertama ialah melalui penelitian dan data kajian, pengkaji boleh membuat ramalan bahawa pelajar menghadapi kesulitan apabila mengeja perkataan selamat, khabar dan terima semasa mempelajari kata sapaan. Perkataan dan di sini menunjukkan hubungan kata hubung antara ayat khabar dan terima semasa mempelajari kata sapaan tersebut. Yang seterusnya di samping itu digunakan sebagai penanda wacana dan dikenali digunakan sebagai kata hubung juga, yang kata hubungnya menghubungkan perenggan di atas dengan perenggan yang ayat di atas dengan ayat yang baharu. Dan seterusnya dan merupakan perkataan dan penulisan perkataan ringgit dan harganya dalam bahagian angka asas, merujuk penggabungan ayat bagi perkataan ringgit dengan harganya. Yang seterusnya ialah perkataan mereka. Mereka di sini digunakan sebagai kata rujukan, iaitu kata ganti nama bagi pelajar asing tersebut. Pelajar asing tersebut digantikan dengan mereka. Seterusnya merupakan namun, maafkan saya. Seterusnya merupakan dan, penggunaan dalam huruf vokal dan konsonan. Maksudnya menjelaskan dua ayat, menggabungkan dua ayat yang sama maksud dan memberikan penjelasan yang lebih terperinci. Terusnya yang merupakan namun di sini digunakan sebagai penanda wacana, iaitu kata hubung. Dan yang seterusnya merupakan dan perkataan dan juga yang memberikan maksud yang sama dengan penjelasan yang sebelumnya. Seterusnya saya serahkan slide ini kepada saudara Danish. Saudara Isma atas penjelasan tersebut. Pada bahagian ini saya akan terangkan tentang fonologi. Keutuhan fonologi fonologi dapat dilihat pada hentian suara dan intonasi seorang yang bergerak. Dan dalam penulisan, fonologi dapat dilihat dari tanda baca kerana tandaan, koma, nota dan sebagainya. Keutuhan adalah kaitkan pemahaman tentang ayat. Sebagai contoh, kita lihat pada bahagian tersebut. Antara ayat yang pertama dan kedua, bedanya ialah tanda baca pada hujung ayat. Ayat pertama menggunakan al. Ayat kedua menggunakan ayat pertama, dia makan di sana. Itu ayat kedua, dia makan di sana. Ayat pertama menunjukkan ayat soal, kalau ayat kedua menunjukkan kenyataan. Dan ini saya akan terangkan lebih lagi tentang keutuhan fonologi dan artikel yang telah
Saya telah mengatakan highlight tanda-tanda baca dalam artikel ini, iaitu tanda koma dan tanda nota yang dapat dilihat dalam baris pertama. Tanda koma tanda selepas perkataan, lepas frasa menurut Siddiq Mohamed Noor 2002. Jadi tanda koma itu adalah untuk menunjukkan bahawa ayat itu terbagi kepada dua, iaitu menurut Siddiq Mohamed Noor, dan seterusnya ialah ayat yang terkasi, ayat yang dikutkan. Dalam baris itu dapat lihat ada lepas perkataan mengkaitkan. Tanda nota itu menunjukkan bahawa ayat yang sebelumnya sudah berakhir dan bermula ayat yang baru. Dan seterusnya selepas antara itu dapat koma, dan antara itu merupakan tanda. Seterusnya ada banyak lagi tanda baca yang dapat dilihat dalam artikel tersebut, dan sama kan yang meningkatkan kefahaman ayat tersebut. Ya. Saya akan menyerahkan penerangan ini kepada saudara anak. Yang terusnya kita akan ini akan pas hari itu konsep pasal gaya penulisan sekolah, penulisan ayat dan kita kemudian dalam untuk konsep kejelasan ada secara ringkasnya kejelasan ini merupakan suatu dia jelas, dia mudah dipahami, mudah dibaca dan tidak memberi ruang untuk kesalahan. Itu tulisan ekonomik yang jelas juga, bukan kata-kata yang pendek, tegas, tajam daripada kata-kata ini. Untuk gaya penulisan juga, gaya penulisan bagi suatu tulisan ekonomik ialah formal. Jadi untuk setiap ayat yang ditulis atau dicetak dah menepati kriteria bahasa formal. Gaya tulisan ini untuk penulisan objektif suatu ekonomi itu itulah mempunyai matlamat atau tujuan penulisan supaya pembaca dapat memahami serta meyakini apakah yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kelima pula ialah penulisan ayat. Penulisan ayat ni biasanya yang tepati oleh konsep kejelasan, iaitu penulisan ayat ni dia jelas, dia dapat digunakan untuk menyemak semula panjang pendek ayat. Jadi jika suatu ayat itu terlalu pendek dalam topik, maka penulisan itu akan nampak terlalu mudah dan bercepat rendah. Untuk koheren dan kohesif, koheren secara ringkasnya koheren maksud suatu idea itu nyatakan secara jelas dan logik serta disokong dengan bukti. Manakala kohesif, kohesif ialah suatu idea dengan idea yang lain dapat dikaitkan. Secara ringkasnya, tulisan akademik yang kohesif, idea-idea tersebut dapat dikait secara rapat tanpa menimbulkan persoalan-persoalan baru. Adalah contoh yang dapat ambil daripada tulisan akademik ini. Daripada permulaannya yang kita lihat di sini, ayat pertamanya kajian ini mendidik kesilapan dan kesilapan dan praktikasikan kesilapan dan teknologi. Maksudnya ayat ini telah menunjukkan
objektif penulisan, iaitu untuk mengklasifikasikan jenis kesedapan dan aspek teknologi. Jadi pembaca dapat memahami apakah yang disampaikan oleh penulis. Kerana ni untuk ayat seterusnya, 25 orang pelajar asing ini telah mengikuti kelas bahasa kebangsaan pada tahun. Maksudnya penulisan ini telah menepati ciri-ciri iaitu koheren. Maksud penulis sudah menyertakan bukti ataupun satu bukti lah untuk menunjukkan bahawa kajian ini telah dilakukan dengan nyata. Ia bukan sekadar teori. Dan untuk seterusnya kita pergi pada penyalah seperti ayat pertama, permasalahan semasa keterapan sedapan yang tidak dapat alhamdulillah antara pelajar asing. Ini melalui ayat pertama ini penulis berjaya menyertakan apakah objektif ataupun tujuan penulisan masalah ini. Jadi pembaca dapat memahami apakah masalah yang dihadapi oleh penulis dalam menghasilkan kajian ini. Penulis juga menyertakan objektif dan soalan kajian supaya pembaca seperti biasa dapat memahami apakah secara luarannya apakah yang ingin diselesaikan oleh penulis. Dan untuk kesimpulan, penulis juga berjaya menyertakan dapatan yang didapati oleh penulis supaya pembaca dapat apa yang mereka inginkan, iaitu solusi untuk masalah ini. Baiklah, untuk topik seterusnya iaitu sumber rujukan. Biasanya penulisan akademik akan mengandungi dua jenis sumber rujukan, iaitu rujukan dalam teks ataupun citasi dan bibliografi yang dirujukan dalam lampiran dan dalam surat hujung sebelum lampiran dalam sesuatu penulisan. Dan untuk rujukan dalam teks yang kita dapat lihat di sini, penulis telah menggunakan kaedah APA, iaitu American Psychological Association. Untuk rujukan yang pertama, penulis telah menyertakan nama Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2010. Maksudnya yang telah menyertakan idea ini ialah suatu organisasi atau lembaga, iaitu Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia. Ia bukan daripada penulis individu. Jadi selain itu, penulis juga menyertakan tahun organisasi ini menyertakan idea ini. Yang kedua, penulis sudah letakkan huruf kode dalam kurungan 1974. Jadi nama daripada letakkan nama penulis hanya nama belakang saja. Untuk orang barat hanya nama keluarganya sahaja dinyatakan serta tahun mereka tunjukkan idea ini. Untuk poin yang ketiga, penulis dah meletakkan banyak penulis dalam satu citasi. Maksudnya setiap penulis ini telah menyertakan idea yang sama, namun idea-idea tersebut dinyatakan dalam tahun-tahun berbeza serta oleh penulis berbeza. Jadi dapat kita lihat di sini, setiap nama tersebut haruslah dinyatakan. Dan seterusnya, untuk penulis telah menyertakan nama penuh di akhir ayat dalam satu citasi. Namun begitu, menurut KPA edisi ke-7, kita hanya letakkan nama timbangan sahaja di akhir ayat disertakan dengan tahun. Dan yang terakhir, penulis juga letakkan nama Siddiq Muhammad Noah, iaitu nama penulis beserta tahun edisi. Jadi untuk FPA edisi ke-7 kita hanya letakkan seperti contohnya Siddiq sahaja dan penulisan tahun 2002. Dan untuk bibliografi, seperti biasa penulis menggunakan kaedah APA. Jadi untuk cara-caranya, seperti biasa yang pertama kita letakkan nama penulis. Iaitu kalau nama barat,
kita akan letakkan nama keluarganya di hadapan, dan namanya kita ambil huruf pertama dan letakkan titik. Titik di titik dan dalam kurungan tahun punya buat idea ni, iaitu tahun. Dan kita akan letakkan tajuk. Kalau seperti rujukan pertama, bukan buku, kita akan letakkan tajuk buku tersebut. Maknanya tajuk ini kita buat secara tadi, dia condong sedikit. Dan kemudian kita akan letakkan tempat, penulis letakkan tempat buku ini dihasilkan serta penerbit buku ini. Namun menurut FPA sisi ketujuh, kita tidak lagi perlu meletakkan nama tempat, sebabnya kita hanya meletakkan nama penerbit sahaja. Saya rasa itu saja yang dapat kami lakukan dalam pembentangan kali ini. Kami harap apa yang kami sampaikan amat tuntas dan mudah untuk. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.